bila kita hendak menyelesaikan ramai, kita perlu ada prosedur, kita perlu minta permit, kita perlu minta, adalah prosedur-prosedur itu ni kan. Tapi bila kita dah mendapatkan ini, kita sering menyalahgunakan apa benda yang kita telah dapat. Macam apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku di dalam bangsa kita, generasi kita sering menyalahgunakan atau kita sering suka mengambil kesempatan terhadap nikmat ataupun sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Kita telah diberi permit untuk berdemonstrasi secara aman, tapi kita tak menggunakannya. Kita terlalu mementingkan diri sendiri. Dan apa yang cuba dibuat oleh Silat cakap lagi sekali dalam membanteras ataupun dalam proses pembentukan rakyat tu tak boleh salahkan kerajaan, kita dalam diri sendiri. Yes, kita perlu salahkan diri sendiri. Tapi yang mencetuskannya ialah kerajaan. Adakah salah mereka? Pada pandangan saya, ya. Tadi cakap salah diri sendiri dan bukan kerajaan. Sekarang bila dua perkara yang sama ni macam mana? Saya berpandangan dalam isu bersih di Malaysia. Dua pihak tak bersalah kerana dalam kerajaan sendiri kerajaan saya berpandangan kerajaan sendiri ada masalah, rakyat sendiri ada masalah. Tetapi apa yang cuba sebenarnya perlu adalah supaya rakyat ni sendiri faham apa benda yang mereka cuba perjuangkan. Kerana apa yang saya dapati di Malaysia, kebanyakan mereka berdemonstrasi ni, mereka tak faham sangat apa benda yang mereka cuba bawakan, apa benda yang mereka cuba perjuangkan. Mereka lebih banyak join aktiviti demonstrasi ni kerana mereka ikutkan kawan, ikutkan perasaan pemimpin mereka ataupun ikutkan orang di sekitar mereka. Sedangkan mereka sebenarnya tak tahu pun apa benda yang cuba dibawa oleh Persib. Mereka tak tahu pun benda fact action Indonesia. Dan inilah di mana penting isu pendidikan. Dan saya berpandangan pendidikan di Malaysia kurang menyentuh isu-isu sebegini kerana berlakunya masalah sistem itu sendiri dalam sistem pendidikan Malaysia. Jadi di situlah saya berpandangan bahawa kita memerlukan sistem pendidikan sekunder di mana kita dapat ilmu kita bukan sekadar di sekolah tetapi di luar aktiviti di sekolah, seperti di dalam aktiviti saya cakap. Hayu, Assalamualaikum. Ada satu soalan. Untuk masalah contoh macam brain drain tu kan. Adakah ni masalah kerajaan ataupun masalah budaya? Sebab kalau brain drain ni sebenarnya tak adalah masalah pun sebenarnya. Contohlah daripada sudut individual, dia migrate ke profession kat mana-mana kan. Pada masa yang sama dia pun akan menghantar untuk tolong keluarga balik kat kampung. So sebenarnya dia pun contribute kepada development of economy dan macam. So adakah ni satu masalah ataupun ni adakah masalah kerajaan ataupun budaya ataupun masalah yang memang daripada tahanan ataupun individual lah sendiri? Kenapa sebab tanya saya masalah kerajaan? Ni sebab kalau nak ikutkan budaya tak adalah masalah sangat. Sebab dia pergi untuk pursue career dekat overseas. Tak bermaksud dia bukan Malaysia, dia still orang Malaysia. Dia still contribute kepada Malaysia. Tapi adakah orang asyik macam kadang-kadang macam kau dia dah tak nak balik ke Malaysia macam tak nak balik ke Malaysia contoh So adakah ni satu masalah ke macam mana? Sebenarnya saya nak menambah. Sebenarnya saya nak menambah bila mengatakan masalah brain drain ni, apa yang saya nampak, mungkin kita masyarakat Malaysia ni nampak, oh dia ni tak ada jati diri yang tinggi terhadap negara, maka dia tak nak balik. Jadi isu brain drain ni kita boleh relate balik kepada isu budaya, di mana mereka claim, oh mereka dah tak ada identiti sebagai patriotic whatsoever lah kepada negara Malaysia. Itu bagi pandangan peribadi saya lah. Dan saya rasa negara kita sekarang ni memang menghadapi masalah human capital yang sangat runcing lah bagi saya. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih soalan mereka yang menjadi pandangan rumah. Kalau mengikutkan pandangan saya mengatakan bahawa ada dua masalah juga mengenai masalah ini. Satu, dari segi pandangan kita yang cuba untuk migrate ke negara, satu lagi masalah kerajaan negara. Kita tak dapat nafikan benda. Tapi saya lebih ingin menyentuh kepada masalah kita sendiri, masalah diri sendiri. Di mana saya berpandangan bila kita dapat the offer ataupun the chance of getting employed overseas where the pay is higher, di mana kemudahannya lebih banyak, kita dapat education cuma, kita dapat kita tend untuk jadi selfish. Kita tend apabila kita dapat
semua nikmat tu kita tidak berkontribut balik kepada masyarakat kita. Saya ada kenal beberapa orang di sini yang telah lama menjadi permanent resident tetapi tidak ada usaha langsung untuk menyumbang ke arah kemajuan negara kita Malaysia. Saya berpandangan bahawa ini lebih kepada isu profesionalism, di mana saya tidak menghalang ataupun sebab saya tidak menghalang kalau mereka yang ingin melanjutkan pekerjaan kerana negara kerana susur seperti gaji lebih tinggi ataupun lebih mudah untuk gaji semua. Tetapi apa bila kita dapat sebenarnya apa benda yang boleh kita sumbangkan balik kepada negara kita? Mungkin kita boleh sumbangkan dari segi mungkin kita boleh sumbangkan dalam segi skop yang lebih kecil, dari sekali kita sendiri kita menghantar lebih banyak maksud saya lebih banyak financial support kepada keluarga kita sendiri, adik kita yang kita bangunkan adik kita di negara sendiri. Kerana kita perlu ambil tahu mengenai masalah-masalah setempat yang masalah-masalah masyarakat kita setempat yang berada di situ. Contohnya bila kita sudah macam stabil dari segi ekonomi di sini, kenapa kita tidak berbakti kepada mungkin contoh saya minta maaf. Contoh, jika saya dah mendapat kerja di sini, saya dapat kerja, gaji saya lumayan. Contohnya saya buat construction, saya akan dapat 6,000 sebulan, 6,000 Aussie dollar sebulan. Dan apa yang banyak berlaku dalam komunitas di sini, mereka lebih tense untuk enjoy hidup mereka sendiri tanpa memikirkan apa benda mereka boleh sumbangkan kepakaran mereka tu kepada apa benda yang boleh disumbangkan sekitarnya. Contohnya, mereka tidak boleh tahu langsung mengenai masalah-masalah setempat yang berlaku. Faham tak apa bisa terang? Jadi itu lebih pada masalah budaya lah. Dari di mana kita telah mendapat sesuatu, kita harus pegang kepada diri sendiri tanpa berkongsi. Terima kasih. Saya Casey Boy dari Malaysia Insider. Saya ada satu soalan tentang kawan ni kata asimilasi. Saya nak tanya ni ada perbezaan ke asimilasi dengan integrasi, dan apa ni juga perbezaan? Integrasi perkauman dengan asimilasi perkauman. Ya. Saya susah sikit menjawab soalan itu sebab saya bukanlah pakar dalam bidang saya bukanlah pakar dalam bidang isu semasa ataupun ekonomi atau politik. Tapi apa yang saya berpandangan, ini benda segi pandangan saya lah. Asimilasi budaya bermaksud kita cuba untuk berada dalam sesuatu budaya yang lain dan kita cuba untuk mengekalkan apa benda yang kita ada dan apa benda yang mereka ada. Whereas integrasi adalah kita dicantumkan dua-dua ini menjadi satu. Apa benda yang cuba rakan kita sebut tadi, asimilasi budaya, di mana kita cuba untuk berada dengan dia tetapi kita adalah entiti kita, mereka adalah entiti mereka, tanpa perlu pun terikut-ikut dengan masyarakat itu. Kita masih hidup bersama dalam keadaan yang diverse. Tetapi masalahnya realiti daripada itu kurang berlaku. Di mana bila kita tak bersama dengan mereka, budaya lain, kita akan tense untuk ikut budaya mereka kerana kita menganggap bahawa budaya mereka lebih superior. Daripada pandangan saya, itulah apa beza antara asimilasi dengan integrasi. Di mana integrasi memang nak fokuskan untuk cantumkan dulu perkara itu. Biasa asimilasi kita cuba untuk assimilate, kita cuba untuk berada mereka dalam keadaan yang diverse. Pada pandangan saya. Yang lagi satu PM dah kata dia dah pakai perkataan globalisasi dengan localized ya. Boleh explain sikit? Sebenarnya itu adalah satu daripada poin saya, saya tak sempat nak sebut tadi. Saya sangat setuju dengan apa pandangan Perdana Menteri kita mengenai globalisation, local globalisation ataupun GLOCAL, di mana kita perlu bersama-sama menaiki kereta api globalisasi, tetapi pada sama kita perlu mengikut acuan kereta api kita sendiri. Boleh faham tak analogi saya? Bermaksudnya kita tak dapat nafikan bahawa globalisasi itu adalah satu benda yang kita tak dapat elakkan. Nak tak nak, Malaysia perlu berada seiringan dengan negara-negara dalam globalisasi. Tetapi globalisasi yang macam mana? Globalisasi yang mengikut 100% acuan barat ataupun globalisasi yang berusulkan nilai-nilai setempat. Bila menyebut globalisasi mengikut acuan nilai setempat, di situlah kita kurang. Di mana kita kurang memperjuangkan bahawa benda kita ada dalam tempatan kita, dalam lokaliti kita. Saya amat bersetuju untuk globalisation, untuk kita menyahut cabaran globalisasi dan tetapi bersifat lokal. Jadi teringin sekali lah untuk saya
mengakhiri perbincangan kita. Bukan pidato sangat pun, lebih kepada perbincangan pada pagi